Alhamdulillah. Ada je, insyaAllah. Syukur kita masih diberikan ruang dan kesempatan, diberikan kelapangan waktu, dikurniakan keafiatan untuk terus berada dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Untuk majlis daurah kita hati tempat pandangan Allah. Baiklah, sebelum kita nak teruskan dengan sesi yang kelima untuk pagi ini, saya nak ingatkan sekali lagi tentang adab-adab zahir dan batin berada dalam majlis ilmu. Maklumlah, saya rasa sesi ini agak mencabar sebab semua dah makan nasi lemak kan. Jadi takut kita dah maklum sajalah, dah kenyang tu takut terlelap dan sebagainya. Jadi nak ingatkan sekali lagi, kalau boleh sama-sama kita banyakkan doa agar tak rasa mengantuk dan sebagainya. Tumpukan sepenuh perhatian. Pastikan telefon bimbit tu kamu wanita boleh sembunyi dalam handbag. Jangan kita nak tengok dengan handphone dan sebagainya. Jangan minum-minum, jangan berbual-bual dan sebagainya. Itulah antara adab yang perlu kita jaga sepanjang berada dalam majlis ilmu ini. Semoga kita semua beroleh keberkatan ilmu dan diberikan kefahaman ilmu, insyaAllah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri Haji Romli untuk menyampaikan, menyambung daurah kita dan seterusnya untuk sesi yang kelima. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Bab yang kelima, air mata syurga. Qala falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyadhaku qalilan, maka hendaklah mereka itu ketawa sedikit.
waliyabku kathira, waliyabku kathira, dan hendaklah mereka itu banyak menangis, jazaan bima kanu yaksibun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Alhamdulillah, kita sampai ke bab yang kelima berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan saranan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaklah kita sedikit ketawa dan banyak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan apa yang telah kita usahakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit ketawa dan banyak menangis ialah merupakan perangai ataupun sifat golongan salafus salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan juga sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sebut, "Lau ta'lamuna a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi sebut, kalaulah kamu semua tahu apa yang aku tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentulah kamu akan jadi orang yang sedikit ketawa dan banyak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda seseorang itu memiliki kelembutan hati ialah mudah menangis. Orang yang beriman menangis dalam perkara akhirat, ataupun ahlul akhirah menangis dalam perkara akhirat. Sementara ahlu dunia menangis dalam perkara keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita menangis dalam perkara akhirat, ia akan menyinarkan hati kita. Sebaliknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita menangisi perkara dunia, maka ia akan menggelapkan hati kita. Maka sebab itu kata ulama, hammud dunya zulmatun lil qalbi wa hammul akhirati nurun lil qalbi. Susah hati dalam perkara dunia itu akan menggelapkan hati. Susah hati dalam perkara akhirat itu akan memberi nur ke dalam hati. Contoh, seseorang tu dia susah hati dalam perkara dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dia menangisi rezeki dia, ataupun dia menangisi nasib dia di atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun orang kata bagai jatuh di tipa tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu demi satu datang masalah, dan dia pun menjangka, hak tara ni pun teruk dah, hak depan tak tahulah macam mana. Dia tangisi nasib dia. Dalam perkara dunia, kalau kita sedihkan dan kita tangisi, menggelapkan hati. Sebaliknya,
sebaliknya dalam perkara akhirat, kalau kita sedihkan dan kita tangisi, memberi nur ke dalam hati. Macam mana? Kita tengok orang yang mati baik-baik, elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tuan-tuan, kita masih belum tahu bagaimana nasib kita di hujung umur kita. Semua kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak tahu Allah terima ataupun tidak kita ialah pada hari kematian yang kita tempuh kematian tu. Kalau dapat kita mengakhirkan hidup dengan tutupan yang baik, berarti kita mendapat keridaan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau berakhir dengan tutupan yang buruk, berarti kita semua ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita pun tengok orang tu mati pada hari Jumaat, orang tu mati selepas daripada pengajian, orang tu mati di Mekah, orang tu mati di Madinah. Itu tanda penerimaan. Lepas tu kita kata, aku tak tahu lagi macam mana. Jadi kita bimbang terhadap perkara kita di hujung umur kita. Itu perkara akhirat. Jadi bimbang dan susah hati terhadap perkara akhirat memberi nur ke dalam hati. Kita bimbang terhadap perkara yang berkaitan dunia, menggelapkan hati. Perniagaan contohnya, berniaga nampak duk makin menurun ni. Hai, takut-takut muflis ni, susah hati, menggelapkan hati. Perkara dunia, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita sedih, jadi mengerahkan hati. Perkara akhirat, kalau kita sedih, melembutkan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada dunia ni jangan fikir sangat. Akhirat yang kita lebih kena fikir. Sebab akhirat lebih utama daripada dunia ni. Kalaulah akhirat, kalau dunia lebih utama daripada akhirat, sudah tentu dunia ni kekal. Tapi dunia telah dijanji akan binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat dunia yang sementara ni, kita pun nak tinggal dunia dah. Kita pun semua nak mati. Apa yang kita nak sedihkan terhadap kekurangan dan sebagainya hidup atas muka dunia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita kena fikir di sana tu, macam mana aku di sana? Sebab dia hanya ada dua jalan, syurga ataupun neraka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita fikir susah hati. Masuk kubur esok, macam mana aku di hari pertama dalam kubur? Dapat jawabkah malaikat? Sesaat malaikat tanya soalan, untuk main dalam kepala otak kita. Sallallahu alaihi wasallam. Hai, kubur aku macam mana? Lepas tu fikir pula, nak bangkit esok. Aku ni nak bangkit dengan siapa di akhirat esok? Jadi bermain di kepala otak kita. Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agak-agak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tengok aku dah di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, ni berlega dalam benak fikiran kita. Jadi bila kita fikir akhirat, melembutkan hati. Maka subhanallah, maka Allah suruh kita banyak menangis. Sebab nasib kita masih belum tahu.
Orang yang telah mati telah tempuh pun nasib dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang belum mati, melihat orang mati, kita masih belum tahu apa nasib kita. Tu kena selalu kita ingat, dan kita kena selalu muhasabah. Semua perkara ni berkait dengan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebab itu kata golongan salafus salih, ibku min khasyatillah fa illam tabku fatabaku. Dalam muka surat 24, menangislah kamu min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Fa illam tabku, tapi jika kamu tidak mampu kamu nak menangis, fatabaku, maka berpura-puralah menangis. Allah suruh kita menangis, Nabi suruh kita menangis. Tapi kalau kita tak boleh menangis, buat-buat menangis, dengan harapan buat-buat jadi sungguh. Hak sungguh itulah yang kita nak guna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tengok orang berlakon, dia boleh menangis tau. Dulu ni pelakon-pelakon nak menangis, Kak Izzah buat emo kah? Nak buat emo, lepas tu kamera ambil, nangis lah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Tapi hari ni dia pandai nak menangis. Buat macam mana? Dia boleh menangis. Kata mak saya, bila pelakon tu menangis, kita menangis. Hampa menangis, hampa tak dapat duit, mereka boleh duit, rugi lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi menangis ni, kalau tak boleh menangis kerana Allah, buat menangis. Kot-kot boleh menangis. Ataupun bangkit pukul 4:30 pagi nak munajat, nak menangis, tak boleh menangis juga. Buat pun tak boleh. Pergi dapur, pergi cari bawang merah, iris sikit, buru sikit, keluar mata, tak apa dah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, menangis ni dipuji oleh syarak kita, dipuji dalam agama kita. Orang menangis sebenarnya dia bukan lemah, orang menangis tu kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang menangis kerana Allah, dia bukan lemah, dia kuat. Yang lemah tu adalah menangis kerana dunia, putus cinta menangis. Tu yang lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita menangis kerana Allah, kita kuat. Kata Pak Sumit, dalam neraka tak ada bomba, tak boleh tekan 999. Dalam neraka, nak selamat dari neraka, hanya setitis air mata. Hatu boleh memadam api neraka. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibawa oleh malaikat Jibril menziarahi neraka, melawat neraka. Dalam siri-siri Nabi melawat ke neraka tu, malaikat ambil si titik air, malaikat lempak dalam neraka, terpadam api neraka. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, ayat apa tu? Itulah, kata Jibril, setitis air mata umatmu memadam api neraka. Sebab itu menangis ni, bila kita menangis, jangan bagi tisu kat dia, ataupun jangan menangis, jangan ambil tisu, tak payah, biar dia turun, lepas tu sapu muka kita naik mata. Mana-mana air mata yang kita lap ke muka kita, ke tangan-tangan ni, jadi menghalang daripada tubuh dan kulit kita dibakar daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang selalu menangis.
Nabi SAW menangis. Maka kata nak nangis cara Rasulullah. Jadi menangis cara Nabi, siapa boleh buat? Tak ada suara, yang ada hanya air mata turun. Tu Nabi kalau menangis. Begitu juga Nabi kalau ketawa pun. Nabi kalau ketawa, Nabi tak keluar suara. Ketawa Nabi ialah senyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis Nabi seronok, ketawa Nabi sampai nampak geraham. Tu habis seronok tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka kita ni dalam hidup, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak boleh menangis, kita kena bimbang hati kita keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka di atas tajuk air mata syurga ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang kita tengok selalu jadi praktikal golongan salafus salih. Sayyidina Abu Bakar orang yang paling banyak menangis. Ketika Nabi nak wafat, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi pesan kepada anaknya Sayyidina Aisyah. Nabi Aisyah suruh ayah jadi imam. Apa kata Sayyidina Aisyah? Kata Sayyidina Aisyah, ayah dia tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, ghalaba alaihi al-buka. Kata Sayyidina Aisyah, dia akan menangis, apa tak boleh baca lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi berkerah, tetap Abu Bakar jadi imam. Walaupun alasan hang bagi, ayah hang kalau dia menangis, apa pun tak boleh baca. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tetap Nabi tegaskan, tetap Abu Bakar kena jadi imam. Nabi kata kepada Sayyidina Aisyah, hampa ni biji macam dengan Zulaikha, sahibatu Yusuf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maknanya nak mengelak daripada sesuatu sebab ada sebab sesuatu. Nabi tegaskan untuk Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jadi pasal apa kerana kata Sayyidina Aisyah macam tu? Ghalaba alaihi buka, tangisan mengalahkan semuanya. Sebab dia kenal ayah dia. Sayyidina Abu Bakar sikit-sikit menangis. Sikit-sikit menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semua orang tahu cengih, bengis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia lalu mana-mana jalan, lorong ni yang dia lalu tu, syaitan tak lalulah. Aura dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gerun semua pada dia. Gerun orang pada Sayyidina Umar ni sampai gerun di negara bukan Islam, di Rom dan Parsi. Bila sebut Umar, nama dia menggerunkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat. Kalau orang nak bagi tidur anak di Rom dan Parsi tu, lepas gempa anak tidur. Oh mak maya tidur. Maknanya masalah Sayyidina Umar, gerun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau dia menangis, walaupun soft tu sampai ke belakang, dengar tangisan dia, seret menangis. Jadi tangisan ni, kalau orang beriman, golongan salafus salih, para awliya, tangisan tu dia biasa. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Tu yang kita minta dalam doa mayang duha tu. Allahumma atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau beri kepada hamba-hambamu yang soleh-soleh. Di antaranya tu kelembutan hati. Kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita, kita boleh menangis, mudah menangis macam orang-orang yang soleh-soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam muka surat 28, ada satu orang imam Masjidil Haram.
Ni di antara cerita-cerita yang guru saya cerita, saya ingat. Waktu tu saya dah umur dalam lingkungan belasan tahun mengaji. Tok Guru waktu masa dia cerita, satu orang ulama, satu orang imam Masjidil Haram, dia buta. Satu masa dia baca ayat, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Sampai di ayat ni dia tak boleh sambung. Dia lekat. Dia sebab dan menangis. Dia tarik balik nak sambung, tak mampu juga. Sekali dia rokok tahiyat sampai memberi salam, orang tanya, pasal apa dia menangis? Bila baca afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Pasal apa dia menangis? Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Aku menangis sebab aku tak boleh melihat unta. Aku buta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ni, Allah mencipta unta, banyak keadaan dia memberi renungan yang mendalam dalam jiwa kita. Unta ni, bila mana dia duduk, dia macam lipat kaki kita dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia duduk, kaki dia melipat macam kita melipat kaki ketika mana kita solat. Unta binatang yang sangat sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar unta hendaklah kita pelajari. Walaupun padang pasir tu luas, panas, dia sabar menempuh perjalanan yang mencabar. Unta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh mengunyah duri di wadi-wadi tanpa melukakan mulut dia. Tu Allah cipta unta yang orang buta tak dapat tengok, tak dapat lihat. Lagi satu perangai unta, dia sangat cemburu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cemburu ni sifat yang baik yang ada pada kita. Di sana kata ulama, ghairatul rijali imanun wa ghairatul nisa'i fusqun. Cemburu orang lelaki ialah iman. Cemburu orang perempuan itu bawa kepada dosa. Orang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cemburu kalau orang duk tengok bini dia, iman. Dia beza orang lelaki dengan orang perempuan ni. Orang lelaki, kalau orang duk puji bini depan dia, dia kata, ni berat ni, puji apa ni? Orang perempuan berbeza. Kalau orang puji suami dia, beza kan? Kalau orang puji suami dia, dia rasa bangga. Orang lelaki kalau orang puji bini dia, dia rasa nak marah. Ni ada apa bini puji bini aku ni? Dia orang lelaki cemburunya iman. Orang perempuan cemburunya bawa kepada dosa. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Unta ni menjadikan orang yang makan dia, yang makan daging unta ni, masalah Sayyidina Muhammad, cemburu, mewarisi cemburu. Kita kalau kita ni orang Melayu lah, kena tahu orang tu cemburu, kalau peluh menitik ni antara hidung tu cemburu kuat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa, satu pasangan unta, Sahadat Sayyidina Muhammad, dia sedang berasmara dana dengan bini dia. Tiba-tiba ada orang mengendap.
Dia sedang-sedang ada orang mengendap, dia tinggal bini dia kejar orang tu. Tu unta. Akhirnya tak dapat. Dia geligan tak dapat. Satu hari dia dapat, dia bunuh orang tu. Tu unta. Berbeza dengan khinzir. Orang pernah buat satu eksperimen. Orang masuk bini khinzir dan suami dia dalam satu kandang. Orang masuk lagi seekor khinzir jantan dalam kandang tu. Salah selamat. Bini si khinzir ni diperlakukan oleh khinzir jantan ni. Dia tengok je, dia tak nak cemburu. Sebab itu Sada Sena Muhammad cuba tengok Cina, orang putih ke, bukan nak cemburu. Jumpa bini orang, dia cium bini kawan tu cium bini dia, tak ada cemburu. Cina pakai seluar pendek, tengok bini dah pegang lapis, tak ada rasa apa, tak cemburu, sebab makan khinzir. Jadi begitulah pengaruh makan dalam kehidupan kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila mana dibacakan ayat-ayat Tuhan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang beriman akan terkesan sebab kelembutan hati dia. Sayyidina Ali pernah semayang baca ayat, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Nangis tentu ya, tak habis. Sebab Sayyidina Ali ni orang yang ada ilmu. Nabi kata, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Nabi kata, aku ialah perbendaharaan ilmu, Ali ialah pintu kepada perbendaharaan itu. Mana ilmu Sayyidina Ali banyak. Bila mana baca ayat, adakah sama di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, dia menangis. Sebab apa dia rasa, kita tak tahu. Macam kita rasa, contoh, kita termasuk di kalangan ahlul ilmi, sama ada kita mengajar ataupun kita belajar. Kalau Allah dah bagi taufik dan hidayah untuk belajar, untuk hadir di kembali-kembali ilmu, berarti Allah nak memudahkan kita untuk masuk ke syurga. Amin. Berpandukan hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Nabi kita sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang melalui mana-mana jalan, tujuannya sebab nak pergi menuntut ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk dalam syurga. Tapi kalau susah main mengaji, berarti susah nak masuk syurga. Ada orang dia main hantar ya, suami isteri dia main mengaji, dia tak main pun. Dia main parking bini dia pergi, zaman lagi dia main pula, main ambil. Tu susah masuk syurga. Jadi kalau nak bagi suami kita Allah mudahkan masuk syurga, pujuklah, jomlah kita mati sekali, duduk sejam lah, kita baliklah. Dia boleh, dia tinggal bini dia pergi. Cuba tengok anak-anak kita, dia pada malih ilmu. Ni kita mak ni duduk mengaji siang, petang, pagi, siang, malam, pagi, petang. Anak tak mengaji, tak mau mengaji. Tolong doa bagi Allah buka hati dia, bagi suka hadir kuliah. Kalau suka mau mengaji, berarti Allah pasti akan memudahkan dia untuk masuk dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu bab yang ke-5, kita masuk bab yang ke-6. Harapan yang membuahkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala kata, ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum, pasti akan ku perkenan permintaanmu kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni tuan-tuan, dia ialah mukhul ibadah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ialah otak ibadat. Doa ialah otak ibadat. Kalau kita kata komputer, mazhabah dia kot tu. Mazhabah tu lah ibu dia. Kalau kereta, enjin dia tu. Ibadat ni, otak dia ialah doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, ibadat ni nak buat, kita kena doa boleh buat. Maka sebab itu, bila mana kita nak semayang, sebelum kita solat, kita baca doa apa? Sebelum baca Fatihah, doa iftitah. Dalam Fatihah tu ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita ketika nak buka puasa, ada doa buka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita melakukan haji, melakukan umrah, nak masuk tanah haram pun ada doa. Mula tengok bangunan-bangunan Mekah, ada doa. Makna ibadat apa kita buat, semua dengan doa. Semayang, puasa, haji, sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tahu kata banyak tak banyak doa, buka kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Hadis-hadis Nabi semua doa semua. Nak pakai baju baca doa ni, dengar guru baca doa ni, tengok anjing baca doa ni, tengok gunung ganam baca doa ni. Mana doa ni ialah kehidupan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa ialah otak kepada ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia kata macam ni, kita nak doa pun Tuhan dah tentu dah. Tuhan bagi kat kita ni yang telah ditentu hari tu, di azali hari tu. Soalan Sayyidina Muhammad, kita minta tara mana pun permintaan, tak lebih dan tak kurang daripada ketentuan dah tertentu hari tu. Nak doa apa? Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, sebenarnya dia bukan duk sangat perkara tu. Tuan-tuan, doa ialah untuk menunjuk bahawa kita hamba dia. Sebab tu Tuhan marah sangat orang yang tak mau berdoa. Soalan Sayyidina Muhammad, sekalipun kita berdoa antara mana pun, yang kita dapat tak lebih dan tak kurang daripada ketentuan di azali hari itu ni. Sebenarnya soalan Sayyidina Muhammad disyariatkan doa ialah untuk menunjuk kepada Allah kehambaan. Orang yang tak berdoa pada Allah berarti dia sombong. Orang yang berdoa pada Allah berarti orang yang merendah hati dan diri dia pada Tuhan. Kalau dia tak berdoa, lepas semayang terus bangkit macam tu je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata, bakhil sungguh hamba-Ku. Allah terbakhil sebab tak minta. Pasal dia maha kaya, dia nak bagi. Kita kata, duk berdoa dah selama ni tak dapat pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang Tuhan tak bagi pasal apa? Sebab Tuhan suka. Dia tak bagi sebab dia suka. Suka macam mana? Dia suka kita berdoa tu, ulang salah Sayyidina Muhammad. Tapi dia tak bagi di sini, dia bagi di sana. Maknanya bagi, tetap bagi.
Kadang-kadang dia bagi tu segera. Angkat tangan, masalah Sayyidina Muhammad, doa-doa. Sapu muka, sampai. Ya Allah, sampaikanlah kepada aku Kentucky Fried Chicken. Masalah Sayyidina. Tengok-tengok sampai lah. Makbul. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebenarnya, bila mana Tuhan nak bagi sesuatu pada kita, Tuhan tuturkan kitab doa. Tu yang jadi mail lepas doa sampai tu. Kita kata, mustajabnya ya Allah. Sebenarnya dia atok lah. Nak bagi kita berdoa. Dapatlah. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu kita rasa apa? Ya Allah, hebatnya kau Tuhan. Dengar permintaan aku. Jadi hati kita jadi apa? Jadi lembut. Tuhan, dia bagi sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Orang yang minta nak dapat anak. Berapa tahun dah minta? 10 tahun dah minta. Pasal apa Tuhan tangguh mengabulkan permintaan kita? Sebab sesaat kita dapat, kita sangat menghargai. Ya Allah, dapat juga selama ni. Makna Tuhan bagi cepat. Ada rahmat dia, ada. Allah bagi lambat pun ada rahmat dia. Allahu Akbar. Cuma satu ya, pedoman doa nak mustajab. Mulut kena bagi bisa. Apa makna bisa tu? Maknanya sebarang cakap, sebarang jadi. Cakap jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak bagi jadi? Biasakan jangan bercakap yang tak elok. Orang dah kata cakap lolak. Jangan bercakap yang tak elok. Sebab tu anak-anak kita kalau dia cakap buat alih bayar, pam sikit. Jangan cakap macam tu. Jadi menyebabkan mulut tak bisa. Payah makbul. Jadi Allah makbulkan masalah Sayyidina Muhammad kalau jaga lidah. Yang kedua nak bagi makbul, jaga makan. Dan jaga pakaian yang kita makan, yang kita pakai, jangan tersawuk dengan perkara-perkara yang haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan jaga. Siapa-siapa yang makan jaga, tak makan yang haram, tak makan yang syubhat, mewarisi doa mustajab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, doa ni kalau nak bagi mustajab, kena settle dengan Tuhan. Selesai dengan Allah. Dosa dengan Tuhan, selesai. Jangan bagi hada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita minta Tok Guru suruh berdoa. Tok Guru baca selawat, Tok Guru baca ayat Quran. Kita minum ayat yang Tok Guru buat, makbul. Salah Sayyidina Muhammad. Kita pun dengar tadi Tok Guru baca. Tok Guru boleh tak ijazah Tok Guru baca tu kat saya nak baca. Baca. Tok Guru izin baca. Kita buat tak jadi. Tok Guru buat jadi. Salah siapa? Salah diri sendiri, bukan salah Quran. Sebab Quran, dia Quran, kalau kita baca dia tak jadi, bukan salah dia, salah kita. Kita tak sesuai dengan Quran. Hidup ni kalau sesuai dengan Quran, insya-Allah. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad tu dia panggil doa yang mustajab. Okey, ramai-ramai ni. Kita minta Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka. Di bulan sebelah ni katanya wallahu subhanahu wa ta'ala alam, macam-macam nak jadi. Kerajaan pun buat keluar siaran tu, siaran ni, amaran tu, amaran ni. Hari-hari apa ni, Med Malaysia buat keluar amaran ibu petir di 5 negeri, 11 negeri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Kedah naik banjir lah, di Jitera. Mari saya jumpa, nak main mari ni,
Lepas majak dia zahir, daripada kami baru balik daripada bantuan di Jitra. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ni semua dia kena jadi. Sebab manusia ni sudah melampau. Dia ni kita kena takut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim di kalangan kamu saja. Ketika itu, sebab tu kita kena halang orang daripada zalim. Nabi sebut, unsur akhaka zaliman atau mazluman, masalah senamat. Tolong kawan kamu yang zalim dan tolong kawan kamu yang dizalimi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong orang yang dizalimi itu kami faham, tolong orang zalim tu macam mana? Nabi kata, halang dia jangan bagi zalim. Jaga jangan angkat pemimpin yang hadut menyusahkan rakyat. Tu tolong dia. Kalau angkat dia, kita tahu hari tu dia zalim kita, jangan dia angkat lagi sekali. Pasal apa? Menghalang dia daripada dia melakukan kezaliman. Kalau kita biar juga dia naik, nanti dia menzalim kita, ketika tu kamu berdoa, tak lagi dimustajabkan doa kamu. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum sampai masa tu, jangan bagi orang zalim merajai kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila naik, waktu tu turun bala, tak menimpa orang yang zalim saja, kita semua akan kena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi yang kita minta, sama ada Allah bagi segera ataupun Allah tunda. Nabi Allah Musa minta Allah lepaskan daripada sesat di padang teh tu. Yang di padang teh lepas sesat makan al-manna wa salwa tu 40 tahun. Minta lepas. Allah lepaskan hanya selepas 40 tahun Nabi Allah Musa berdoa, baru lepas daripada padang teh. Jadi kalau kita, masalah Sayyidina Muhammad, nak doa, nak cepat dapat, Nabi Allah Musa pun sampai 40 tahun, masalah Sayyidina Muhammad, semua tu duduk dalam hikmah yang Tuhan dah sedia. Dia ni kalau doa kena bagi cepat, sebab dia bersyukur. Dia ni tak boleh bagi cepat, dia kena bagi lambat, baru dia bersyukur. Allah Maha mengetahui. No? Dia ni kalau bagi, alhamdulillah Tuhan. Bersyukur ni apa? Bersyukur ni menyebut pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kat kita tu tak henti-henti. Cerita dah nikmat ni kat kawan ni, cerita juga nikmat tu dekat orang tu, orang ni cerita dah kat orang tu, jumpa cerita lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kawan tu kata, berapa puluh kali nak cerita, tak tahu nak cerita. Tu mana syukur. Cerita sampai orang dengar pun tak jemu-jemu dia cerita, sebab dia bersyukur tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia boleh 10 bahasa dia bercakap tentang syukur tu. Bahasa Cina pun dia bercakap, bahasa Tamil pun dia bercakap, bahasa Arab. Kalau dia boleh bahasa, dia akan mengucapkan cerita-cerita nikmat Tuhan bagi dalam pelbagai bahasa dan uslub, kata ulama. Itulah makna syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun bila kita mengaji, kalau tak berlaku kita tak erti. Baru ni saya cerita satu cerita, Tata kata tak cemuh ada cerita-cerita tu. Cerita naik motor dia pada pokok senang balik-balik tu. Ustazah pegang seorang belah ni, seorang belah ni. Tak cemuh cerita tu. Baru saya faham, duk cerita banyak kali dah Sahadat Sayyidina Muhammad. Itulah makna syukur. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi orang ni kena bagi cepat, sebab dia bersyukur.
Dia ni kalau bagi cepat, dia tak syukur, dia tak menghargai, dia kena bagi lambat sikit. Allah Maha mengetahui hikmah terhadap situasi hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang sampai mati tak dapat ada minta, tapi hasil doa dia tunggu dia di akhirat sana. Sampai-sampai di akhirat terkejut tengok gunung-gunung pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pahala siapa ni Tuhan? Kata Allah, pahala engkau. Pahala apa ni Tuhan? Aku buat apa? Allah kata, ham doa. Ya Tuhan. Hai ingat nak ham doa hak ni. Ya Tuhan, ya. Soalan sama. Ham doa semua aku tak makbulkan. Tu balasan pahala dia. Ketika tu apa kawan ni kata? Soalan saya, maaf ya Allah, pulangkan aku ke dunia Tuhan, aku nak berdoa tapi engkau jangan kabul. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana ada dunia dah, kiamat dah. Tuan-tuan, pasal sebegitu besarnya pahala berdoa. Kalau macam tu, jangan putus doa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah harapan yang membuahkan kebahagiaan. Sebab doa masalah Sayyidina Muhammad tujuannya ialah untuk menunjuk sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah duk kebahagiaan kita bila mana kita duk merayu, merintih, dan Tuhan ni bila mana kita berdoa kita kena ulang. Masalah Sayyidina Muhammad dia panggil ilhah. Dan doa ni pula dia kena berdoa macam menangis. Walaupun tak ada air mata pun, tak menangis pun, tapi cara berdoa macam menangis. Tu Tuhan suka. Tu yang bila saya serius ulama-ulama Madinah. Satu masa Allah bagi saya peluang ziarah ulama Madinah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Waktu ziarah ni dalam bulan Ramadan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, satu ulama tu berdoa Salah Sayyidina Muhammad dalam samak-samak cahaya tu macam dia menangis. Salah Sayyidina Muhammad bila lampu menyala tak menangis pun, tak keluar air mata pun. Baru saya faham ilhah ni mana kita berdoa macam kita menangis, sekalipun kita tak menangis Tuhan suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kalau siapa-siapa pernah pengalaman ikut jemaah tabligh, mereka doa macam tu. Jadi berdoa macam menangis. Kadang-kadang dia buat menangis tu, jadi menangis. Kalau tak menangis pun tak apa. Kalau menangis, habuan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang kita maksudkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harapan yang membuahkan kebahagiaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung pukul 10.30 insyaAllah. Jadi kita boleh sembahyang duha dan khidmat diri ini insyaAllah sebelum kita sambung pada pukul 10.30. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga kita semua berilmu yang bermanfaat. Sesama kita panjatkan banyak doa yang berada dalam majlis yang bermanfaat ini. Selepas ini kita break selama lebih kurang setengah jam sehingga jam 10.30 nanti. Dan saya nak ingatkan tentang acara siapa yang paling banyak berselawat. Jadi kita nak lanjutkan sehingga jam 11.30 ya. Okey. Jadi masih ada masa lagi untuk anda menambah lagi jumlah selawat anda, dan anda boleh WhatsApp ataupun SMS jumlah selawat anda kepada di nombor talian kepada saudara Daus. Jangan WhatsApp dari ini sebab dia kan semua ada WhatsApp kat dia. Dia ada WhatsApp, cari nama Daus ya kat dalam grup WhatsApp tu. Jadi WhatsApp pada Daus untuk submit selawat, dan insyaAllah ada hadiah istimewa nanti anda semua. Dan juga untuk hadiah-hadiah yang lain juga jangan lupa kita ada hadiah pakaian yang cantik, semua tak payah. Okey, tak payah. Baik, jadi kita itu yang kata
kejutan jadi tak apalah, kita berpenampilan seadanya, jaga penampilan, jaga tingkah laku. InsyaAllah ada hadiah-hadiah yang istimewa menanti anda semua. Baik, sama-sama kita berhenti lihat seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi jam 10.30 pagi nanti.